Ni saya nak kongsi sejarah. 140 tahun dulu ada satu orang Johor kaya luar biasa. Dia ni punya kaya tuan-tuan, dia ada 60,000 pajakan tanah di Johor. 60,000 pajakan tanah di Johor. Dan dia tanam gambir semua. Dan dia ada 4 buah kapal kargo steam yang besar. Dan dia ada hotel di Singapura, dia panggil Raffles Hotel. Dia ni orang biasa, bukan raja. Namanya Syed Muhammad Ahmad Al-Sagoff. Orang Johor panggil Nong Chik. Dia ni kaya luar biasa. Berapa dia punya kekayaan? Dia punya kaya tuan-tuan, dia chop duit sendiri. Moyang kita dia chop duit? Tak ada. Dia punya kaya dia chop duit sendiri. Duit dia nama duit Constantinople Estate. Nilai dia 25 sen, 50 sen, $1 dan $2. Hampir 40 tahun duit ni diperkenankan untuk digunakan di Johor bermula tahun 1870 sampai 1917. Duit ni sah. Dan pada duit ni dia tak boleh beli, dia kena tukar di post office. Pada duit ni ada tulis Kukup nombor 85, 1 Mei 1878, dengan kebenaran Duli Yang Maha Mulia Maharaja Johor, Constantinople Estate, pembayaran tunai kepada kuli-kuli yang membawa nota ini dengan nilaian $2. Ini Nong Chik kaya betul. 140 tahun kemudian, muncul satu orang nama Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz. Siapa Zeti Akhtar Aziz? Dia ni cucu kepada Syed Muhammad Syed Omar Al-Sagoff, belah mak dia. Syed Muhammad Syed Omar Al-Sagoff anak saudara benar kepada Syed Muhammad Ahmad Al-Sagoff. Jadi bayangkan, moyang dia dulu chop duit, cicit dia sign duit. Gubernur bank negara kan sign duit. Moyang chop duit, cicit sign duit. Keturunan chop duit. Keturunan kita chicken chop pun tak kenal. Bayangkanlah. Sebab itu benda ni darah daging. Jadi pemimpin ni kalau orang tua-tua dulu, dia ada kaitan darah daging. Sebab itu kalau sistem kesultanan, semua darah daging. Cuma sebab kita demokrasi barat, dia open. Tapi sebenarnya open tak open, tuan-tuan tengok, dia berpusing di kalangan dia juga. Dulu bapak dia, lepas tu anak dia, tak pun anak saudara dia, tak cucu saudara dia, dia akan pusing. Pemerintahan ada kaitan darah daging. Dan kita insya-Allah tak berapa lama lagi akan adalah pesta memilih kepimpinan. Saya tak sebutlah perkataannya, akan diisytiharkan. Tapi wallahualam, pilihan raya ni tak ada orang tahu. Saya dengar dulu Datuk Seri S. Samir Belu, wartawan tanya dia, Datuk Seri, ini bila ini pilihan raya, bila Datuk Seri? Masih di menteri. Ini tak ada, saya tak ada tahu. Ini pilihan raya tak ada orang tahu. Perdana Menteri saja tahu. Tuhan pun tak ada tahu. Punyalah rahsia. Ini tak ada orang tahu. Tuhan pun tak ada tahu. Ini Perdana Menteri saja tahu. Jangan tanya saya. Tuan-tuan sekalian, ada orang dia mendakwa memilih pemimpin ni urusan duniawi, tak ada kena-mengena dengan agama. Ni kita nak betulkan malam ni. Silap. Memilih pemimpin adalah sebahagian daripada urusan dunia dan juga akhirat. Memilih pemimpin adalah sebahagian daripada urusan agama yang sangat penting. Islam tidak mengenal dikotomi. Islam tidak mengenal sekularisasi. Islam tidak pisahkan antara dunia dan akhirat. Termasuk dalam bab kau nak pilih pemimpin, ada kriteria. Sebab itu dalam Quran cerita pemimpin banyak. Kalimat imam, itu maknanya pemimpin, disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Kalimat khalifah disebut dalam surah Baqarah ayat 30. Kalimat malik maknanya raja, sebut dalam surah Al-A'raf ayat 3. Kalimat amir ataupun ulil amri disebut dalam surah An-Nisa ayat 59. Kalimat sultan disebut dalam surah An-Nisa ayat 144. Sebab itu kepimpinan mustahak. Sehingga kan dalam Islam, pemimpin yang adil akan dibangkitkan sebelah dengan Nabi nanti. Pemimpin yang adil dapat payung khas di padang mahsyar. Maka pemimpin bukan benda kecil, benda besar.
Sebab itu ulama dulu berdoa lepas sembahyang supaya dapat pemimpin adil. Imam Fudail bin Iyad, dia biasa berdoa minta dikurniakan pemimpin adil. Sampai orang tanya kepada dia, kenapa? Kata dia, lau anna li da'watan mustajabatan ma sayyartuha illa fil imam. Saya kalau adalah doa mustajab, saya akan gunakan doa tu untuk pemimpin. Orang tanya dia, kaifa zalika ya Aba Ali? Kenapa ente doa untuk pemimpin? Kata dia, mata ma sayyartuha fi nafsi lam tujzini wa mata sayyartuha fil imami fasalahul imam salahul ibad wal bilad. Kalau saya doa hanya untuk diri saya saja, maka doa tu bermanfaat untuk saya saja. Tapi kalau saya doa untuk pemimpin, pemimpin tu akan bermanfaat untuk rakyat dan negara saya, kata dia. Berapa orang kalangan kita doa dimintakan dapat pemimpin yang baik, tak ada orang. Biasa minta untuk diri dia sendiri, sihat, minta rezeki dan macam-macam. Dalam Quran, Allah Ta'ala sebutkan pemimpin ni ada kriteria. Ni mana-mana tuan-tuan yang ada bercita-cita nak jadi pemimpin, nak masuk tanding pilihan raya, jadi adun, nak jadi parlimen dan bagai-bagai, silakan, ahlan wa sahlan. Tapi kena tengok indikator Quran. Apa Allah Ta'ala sebut? Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Surah Al-Ma'idah ayat 55. Pemimpin ni pertama kata Allah, nombor satu, mesti percaya pada aku, mesti beriman pada Allah. Orang beriman, dia mesti percaya kepada Allah. Kuasa Allah dia kena percaya. Dia kena percaya dalam pengurusan dia, Allah akan jaga hidup dia. Sebab itulah dalam Quran, pemimpin kena ada dua sifat, hafizun, alimun. Orang yang percaya Allah, orang yang hafiz, orang yang alim. Apa makna orang hafiz? Orang yang jaga amanah, kerana dia tahu Tuhan melengok kelakuan dia. Adat Melayu sejak dahulu memelihara amanah dari dulu. Adat hidup orang beradat, memelihara amanah ianya taat. Adat hidup orang terpandang, janji diturut, amanah dipegang. Adat hidup orang terbilang, janji ditunggu, amanah disandang. Nombor satu, pemimpin mesti amanah. Orang Melayu pun meletakkan pemimpin wajib amanah. Kalau tak boleh ada amanah, berhenti je lah jadi pemimpin. Hidup pantang melanggar sumpah, mati pantang melanggar sunnah. Pemimpin itu lurusnya boleh dipercaya, benarnya boleh diturut, setianya boleh diikut, taatnya boleh diikat, sumpahnya menahan lapah, janjinya menahan mati. Apa tanda orang amanah? Duduknya tinggi, tegaknya rendah, kepalanya tinggi, perangainya merendah, dibawa ke tengah dia bertuah, dibawa ke tepi dia berbuli. Siapa tidak amanah akan punah ranah. Siapa melanggar amanah, aibnya akan terdedah. Siapa meninggalkan amanah, hidupnya takkan semenggah. Siapa menjauhi amanah, lambat laun masuk pelimbah. Siapa melalaikan amanah, hidup matinya takkan berkah. Kalau hidup tidak amanah, ke tengah ke tepi orang menyumpah. Kalau amanah disia-siakan, orang benci meranalah badan. Kalau amanah tidak dipakai, hidup sama macam bangkai. Kalau amanah tidak dijaga, ke mana pergi orang curiga. Kalau amanah diingkari, di situlah tempat orang mengeji. Ini orang tua-tua susun. Kau jadi pemimpin mesti amanah, kerana kau beriman pada Allah. Allah tengok tanggungjawab ini, jangan kau tak amanah. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut ciri orang-orang yang memimpin ini, dia rajin menegakkan sembahyang. Sehingga kan Nabi sebut, pemimpin tu kalau sembahyang, kau tak boleh lawan dia. Tapi kalau dia dah malas sembahyang, kau boleh jatuhkan dia. Jadi para pemimpin, sembahyang jangan tinggal. Yang ketiga, pemimpin ini kata Allah, mestilah gemar menunaikan zakat dan bersedekah. Zakat dan sedekah ini hanya simbol. Dalam bahasa pemuda, pemimpin ini mesti ada kesalingan. Dia sentiasa ingat pada orang yang lebih susah daripada dia. Sebab itu kita tak elak pemimpin kita yang akan datang,
Dia tak rasa kesusahan orang. Itu tak nak. Dia mesti ada kesalingan. Yang sikit sama dirasa, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicak, yang sekuku sama dibagi, yang setitik sama mencolek, yang secebis sama dikutis, yang secupak sama nampak, yang sepompat sama mendapat, yang sekal sama dikepal, yang segantung sama kenyang, yang sepiring sama ditating, yang sebakul sama dipikul, yang sesuap sama mengecap, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, ke hilir sama berkayuh, ke lurah sama ke hulu sama bergalah. Ini pemimpin.